Bismillahirrahmanirrahim. Okey, topik kedua, biologi tingkatan 5. Dalam topik kedua, biologi tingkatan 5 ni, okey, topik ni kita nak membincangkan mengenai apa? Kita hendak membincangkan mengenai struktur dan juga fungsi daun. Okey, untuk video yang kali ni, kita nak membincangkan subtopik 2.1. Iaitu mengenai struktur daun. Apakah yang kita akan belajar dalam 2.1 ni? Kita akan belajar mengenai struktur daun, dalam dan luar. Kalau struktur luar, daun ni terdiri daripada lamina dan juga petiol. Ini lamina, ya. Petiol yang ini. Okey, nah. Kemudian kita akan mengenal pasti pula, kita akan membincangkan struktur dalaman daun. Struktur dalaman daun yang paling utama, kita boleh pecahkan kepada 5. Kita ada epidermis atas, kita ada mesofil palisade, kita ada mesofil berspan, kita ada epidermis bawah dan juga berkas vaskular. So, kita teruskan. Nah, struktur luar. Tadi kita dah kata, struktur luar daun ni, okey, terdiri daripada lamina yang lepeh ni, bahagian yang lepeh ni, ini yang berwarna hijau ni, okey, yang nipis, ini kita panggil dia sebagai lamina. And then pemegang antara daun dan juga batang, ini kita panggil dia sebagai petiol, macam pemegang daun lah. So, apakah itu lamina? Tadi kita cakap lagi sekali, dia adalah bahagian yang lepeh, nipis dan berwarna hijau. Ada sebab kenapa daun ni lepeh. Lepeh adalah untuk menambah, untuk hasilkan luas permukaan yang melebar. Kenapa pentingnya luas permukaan yang lebar? Supaya sel-sel yang ada kloroplas, which is sel yang ada kloroplas ni kita panggil dia adalah sebagai sel mesofil palisade. So, sel mesofil palisade ni boleh terdedah kepada cahaya matahari dengan maksimum. So, bolehlah menjalankan proses fotosintesis. Kemudian, kenapa daun kita nipis je? Daun tu Tuhan jadikan nipis. Nipis adalah disebabkan untuk memudahkan gas yang terlibat dalam fotosintesis meresap masuk. Apakah gas yang kita gunakan dalam proses fotosintesis? Which is gas karbon dioksida. Kemudian, apakah itu petiol? So, petiol tadi macam kita dah mention, petiol ni adalah tangkai daun. Ia menyambungkan lamina dengan batang. Specialnya petiol ni macam rangka tau. Dia adalah, petiol ni dia akan mengunjur ke lamina. So, maksudnya ini petiol, lepas tu dia ada urat-urat kecil. So, urat-urat yang kecil ni, okey, urat-urat yang kecil ni, dia menyokong macam rangka untuk menyokong daun. Macam kita tengok macam wang mesti ada rangka kan. So, basically daun tu macam tu. So, special ni saya tambah sikit. Di vein ni, di urat ni, sebenarnya urat ni terdiri daripada tisu vaskular. Tisu vaskular. So, apakah itu tisu vaskular? Tisu vaskular terdiri daripada xilem dan juga phloem. Alright, so marilah kita teruskan. Now, ini adalah aktiviti yang menarik yang kita akan buat nanti. Nama aktiviti ini adalah herbarium. So, herbarium ni adalah satu koleksi spesies spesimen tumbuhan yang kita awet melalui certain kaedah. Kaedah paling senang, kita ambil daun, kita ambil tumbuhan ni. Okey, kita letak atas kertas A4, kita letak atas kertas A4 and then kita letak cellophane tape. Kemudian kita letak dalam buku, letak stack dengan banyak-banyak buku. Okey, lepas tu kita biarkan sampailah dia kering. And then, apakah special ni herbarium? Sebab herbarium ni ada maklumat mengenai tumbuhan. Okey, apakah dari family apa, nama saintifik, nama tempatan pengumpul dan sedikit nota mengenai tumbuhan tersebut. Okey, ni adalah contoh-contoh. Cantik kan? Okey, now, so kita teruskan. Okey, struktur dalam daun. So, tadi kita dah kata, struktur dalam daun ni terdiri daripada 5 bahagian paling utama. Kita mula paling atas. Yang paling atas ni kita panggil adalah sebagai cuticle. Cuticle ini berlilin dan lutsina. Mengapakah lutsina? Untuk memastikan membenarkan cahaya matahari menembusi epidermis. Okey, menembusi epidermis. So, cahaya matahari ini dapat diperangkap oleh sel mesofil palisade. Ini sel mesofil palisade tau. Okey.
Now, the first one ni kita nak bayangkan ni tadi kita ada cuticle. Lepas tu, okay, kita ada lapisan yang pertama sel ni, ini adalah lapisan epidermis. Okay, ini adalah lapisan epidermis. Okay, lapisan epidermis ni tiada kloroplas. Okay, now kemudian, okay, lapisan yang kedua ini adalah lapisan kedua. Lapisan yang ketiga ni, ia actually terdiri daripada tisu mesofil palisad. So, ni nombor 1. Tadi, ni cuticle nombor 1. Epidermis nombor 2. So, epidermis ni tiada kloroplas. Bahagian yang ketiga, saya buat slow-slow. Ketiga adalah sel mesofil palisad. Sel mesofil palisad ni sebenarnya adalah sel-sel yang tersusun tegak. Dan sel ni yang paling banyak kloroplas. Kenapa sel mesofil palisad ni tersusun tegak dan juga padat? Supaya sel-sel ni dapat menyerap cahaya matahari dengan kadar maksimum. So, dapat serap tenaga matahari secara maksimum. So, kloroplas ni ada, mesofil palisad ni ada banyak kloroplas. Kloroplas ni ada apa? Ada klorofil. So, apakah fungsi klorofil? Fungsi klorofil adalah untuk menyerap tenaga cahaya. So, senang kata kesimpulannya, klorofil dalam kloroplas ada klorofil. So, klorofil inilah yang bertanggungjawab menyerap tenaga cahaya. Kemudian, bawah mesofil palisad kita ada apa? Bawah mesofil palisad nombor 4, kita ada mesofil berspan. Mesofil berspan ni berbentuk tidak sekata dan dia ada ruang-ruang. Dia loose. So, kenapa dia loose? Sebab memudahkan proses pertukaran gas. Proses pertukaran gas, contohnya macam proses fotosintesis. Kemudian, apakah yang ada lagi di struktur dalaman daun? Okey, selain daripada tu, kita ada berkas vaskular. So, senang kata, tadi kan kita dah discuss dekat petiole ni kan. Tadi ini adalah petiole. Petiole ni ada urat kan. So, urat-urat ni kita nak bayangkan, urat-urat ni semua ada berkas vaskular. Berkas vaskular ni terdiri daripada xylem dan phloem. So, basically kata bayangkan ada H2O. H2O ni dapat diangkut masuk melalui xylem di berkas vaskular hingga ke daun. Okay, then lapisan paling bawah sekali kita ada apa? Lapisan paling bawah kita ada epidermis bawah. Epidermis bawah ni, okey, dia terdiri daripada apa? Dekat epidermis bawah kita boleh jumpa apa? Di epidermis bawah kita boleh jumpa stoma, dan stoma yang dikawal oleh sel pengawal. Alright. Nah, ni tadi kita dah cakap kan, mesofil palisad, dah ada berkas vaskular. Saya kata tadi urat-urat daun ni kan, ada berkas vaskular. So, berkas vaskular ni terdiri daripada xylem. So, xylem ni akan mengangkut air sampai ke daun. Kemudian phloem. Phloem pula mengangkut bahan organik hasil fotosintesis. Kalaulah xylem mengangkut air, air tu diangkut daripada akar ke daun. Kalaulah hasil fotosintesis dari daun, phloem akan angkut bahan organik dari daun ke bahagian tumbuhan yang lain. Alright. So, kita teruskan. Ni pergerakan the movement of water kan. So, air daripada akar akan meresap masuk sampai ke ini adalah lamina, and then ini adalah petiole. So, ini urat-urat ni terdiri daripada xylem dan phloem. So, ini tadi kita dah cakap, ini adalah epidermis atas, ini adalah cuticle, ini adalah sel mesofil palisad. Yang loose ni adalah sel mesofil berspan. Sel mesofil berspan. Yang ini adalah epidermis bawah, and then kita ada stoma yang dikawal oleh sel pengawal. So, marilah kita jawab soalan. Now, soalan, tengok. Soalan yang pertama, kalau dari sini nyatakan dua struktur daun. So, dua struktur daun adalah lamina
lamina dan juga lamina dan juga petiole. So, apakah kepentingan cuticle daun? Kepentingan cuticle, saya jawab kat sini ya. Kepentingan cuticle daun adalah menghalang, sebab cuticle ni, cuticle berlilin. So, oleh itu dapat menghalang kehilangan air secara kehilangan air berlebihan melalui penjejatan. Okey, soalan nombor 2. Nyatakan 5 struktur dalam daun. Okey, 5 struktur dalam daun. Kita mula dengan yang paling atas. So, kita ada, ini dalam kita ada epidermis, atas. Kemudian kita ada mesofil, palisad. Kemudian kita ada sel mesofil berspan. Kemudian kita ada berkas vaskular yang terdiri pada xilem dan phloem, berkas vaskular. Dan akhir sekali kita ada epidermis bawah. Okey, now nyatakan fungsi xilem dan phloem. So, fungsi xilem dan phloem senang kan? So, xilem fungsinya adalah untuk mengangkut air dari akar ke daun. Manakala fungsi phloem mengangkut bahan organik hasil daripada fotosintesis kan? Organik dari daun ke bahagian tumbuhan lain. Okey, nombor 5. Wajarkan lapisan cuticle pada epidermis atas bersifat lucina. Wajarkan. Kenapa? Sebab dia lucina untuk apa? Untuk membenarkan cahaya matahari menembusinya. So, menembusinya supaya sel mesofil palisad dapat memerangkap cahaya. Okey, nombor 6. Bandingkan. Okey, so bandingkan ni saya cuba buat macam ni. Maafkan saya, ni paling cantik lah ni saya tulis ni. Sel mesofil palisad, sel mesofil berspan. So, kedudukannya, susunannya ini adalah susunan sel adalah rapat. Sini susunan sel adalah longgar. Loose kan? Kemudian ada banyak kloroplast. Yang ini kurang kloroplast berbanding sel mesofil palisad. So, itu sahaja. Terima kasih.